Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang pendengar dan penonton sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini buat julung-julung kalinya kita bertemu dalam muzakarah ilmi dalam musim PKP, dan saya kira tidak menjadi satu halangan ataupun satu kekangan untuk kita terus menerus mencari ilmu. Dan saya kira semua para umi, para tuan-tuan, puan-puan, puan haji dan hajah, kita memang sentiasa mencari ilmu, tidak kiralah sama ada melalui video, melalui alam maya dan sebagainya. Ianya adalah satu platform yang kita ini sentiasa orang yang menuntut ilmu sebagai kewajipan dalam agama. Jangan jadi satu musibah ataupun satu ujian itu menjadi halangan untuk kita menuntut ilmu. Jangan anggap begitu. Dan saya kira kalau ilmu itu tidak ada untuk kita kuasai ataupun kita tuntuti, ada satu kedangkalan ilmu ataupun kedambaan diri kepada Allah SWT sebagai hamba. Sebab hamba Allah ini tidak boleh sebagai hamba yang tidak berilmu. Mesti menjadi hamba Allah yang berilmu. Jadi kita bersiar langsung pada malam ini, dan kali ini kita bermuzakarah ataupun ingat satu sama lain. Muzakarah maknanya ingat satu sama lain tentang ilmu. Dan pada malam ini kita berbicara tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, iaitu adab membaca Al-Quran, karangan Al-Imam Al-Nawawi, sebagai pedoman kita dalam membaca Al-Quran. Kita semua, saya yakin tuan-tuan haji hajah banyak mungkin dah berkali-kali khatam, mungkin dah berkali-kali bertadarus, namun kita kadang-kadang terlupa tentang manual ataupun pretest sebagai ilmu membaca Al-Quran itu, iaitu adab dia. Kita kadang-kadang terus saja membaca, berwuduk membaca, tak ada masalah, itu adalah satu itu tak ibadah. Tapi satu di sana ada sisipan yang kita nak kena slot in ataupun kita masukkan dalam membaca Al-Quran. Itu ada juga ilmu tentang adab hamlatil Quran, memikul ataupun beradab dengan Al-Quran. Memang kita tahu kita beradab dengan Al-Quran, kita berwuduk terlebih dahulu, membaca dengan tertil dan sebagainya. Tetapi ada di sana kadang-kadang ilmu yang kita tidak tahu tentang perkara-perkara yang lebih daripada sepatutnya kita amalkan. Yang amal tu terus, tapi ada benda yang mungkin kita tak tahu dalam pengamalan tersebut. Okey, pada malam ni kita bicara tentang dua perkara lah, dua perkara yang mungkin kita terlepas pandang ataupun kita tahu, kita ulang kaji. Okey, pertama, waqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bil ulumihi fid darain. Perkara dalam bab mengatakan menghimpun dua surah dalam satu rakaat. Jadi kita baca Al-Quran ni bukan saja di luar solat, tapi ianya diwajibkan, bahkan disunnahkan dalam solat. Okey, pada malam ni kita bicara perkara boleh tak kita baca surah selepas Fatihah tu. Memang boleh, bahkan sunat. Tapi biasanya surah yang kita baca satu surah sahaja, ataupun 3 potongan ayat biasanya, sebelum kita rukuk. Ini pada bacaan-bacaan surah pada 2 rakaat pertama dalam solat.
Namun di sana ada pertanyaan ataupun iskal, adakah boleh kita baca dua surah sekaligus dalam satu rakaat? Kalau satu rakaat satu surah lazim, ya, ataupun satu surah tu biasa. Ya, maknanya kalau dua rakaat dua surah tu biasa. Tapi boleh tak kita baca satu rakaat tu dua surah? Mana rakaat kedua pun satu rakaat dua surah, maknanya dua rakaat kita baca empat surah. Boleh tak di sana? Baik, kita mendengar apa kata Imam Nawawi rahimahullah, mengatakan, ya, ditulis, ya, dalam buku ini, mengatakan tidak mengapa, maknanya diharuskan, boleh, ya, menghimpunkan dua surah dalam satu rakaat, kata beliau. Ya, dalil yang beliau ambil ialah daripada sebuah hadis, ya, as-sahihaini. Ya, kalau kita tahu hadis sahihaini ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, sahihaini, syekhaini, ya. Kita kata kalau hadis yang sahihaini ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu kan Abdullah bin Mas'ud ini periwayat hadis yang paling terkenal, ataupun kita ke antara yang terkenal selain Abu Hurairah, ya. Dan Abdullah bin Mas'ud ini kita tahu bahawa beliau hidup pada zaman kecil bersama dengan baginda Nabi SAW. Ya, dalam sirah empat Abdullah, ya, namanya sama Abdullah, yang kita kata umurnya remaja, umurnya kanak-kanak, ya, waktu pada zaman baginda Nabi SAW menjadi Rasul. Ya, maknanya Rasulullah SAW menjadi Rasul, berdakwah, ya, di Mekah, di Madinah, bersama dengan Nabi. Golongan yang kanak-kanak ni ada namanya Abdullah, dan Abdullah ni ada 4 orang sama namanya, tapi binnya lain lah. Tapi mereka tu zaman kanak-kanak pada baginda, ketika mana baginda menjadi seorang Rasul. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud, yang kita nak baca sekejap lagi hadis yang dilaporkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kedua, Abdullah bin Abbas. Kita tahu kan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, itu dah terkenal sangatlah. Ketiga, Abdullah bin Umar, ya, anak Sayyidina Umar. Dan yang keempat, Abdullah bin Zubair, ya. Keempat-empat ni, mereka ni hidup pada zaman Nabi ketika itu ketika mereka berusia kanak-kanak ataupun remaja, ya. Jadi dalam usia remaja itu, mereka itu bukan macam kita lah, remaja kanak-kanak banyak pada berhibur, bermain, kan. Kalau zaman KPKP ni lagilah kanak-kanak kita ni belajar semuanya online, kan. Belajar online-nya sejam, ya. Game online-nya 5 jam. Itu kita bimbang. Zaman kanak-kanak ni memang zaman kini lah, ya, zaman yang sangat mencabar. Tapi pada zaman Nabi SAW, ya, ketokohan ilmuwan daripada zaman remaja ataupun kanak-kanak sudah dididik, ya, menjadi ilmuwan, bahkan menjadi penghafal-hafal hadis baginda dan pelapor-pelapor hadis baginda Nabi SAW. Okey, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, laqad araftu an-nazair allati kana Rasulullah SAW yakrunu bainahun fa zakara 20 suratan minal mufassal kullu suratan fi rak'atin atau kama qala, bermaksud, kata Abdullah bin Mas'ud, aku mengetahui surah-surah yang digabungkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ada membaca dalam solat baginda, dalam satu rakaat itu dibaca dengan banyak surah. Ini yang dalil dipegang oleh Imam Nawawi hadis ini, dan mengatakan boleh menghimpunkan surah-surah dalam satu rakaat. Lalu baginda menyebut sebanyak 20 surah Al-Mufassal. Apa Mufassal dalam kitab ini? Ia adalah surah-surah yang bermula pada surah Hujurat hingga ke akhir Al-Quran, ataupun hingga surah An-Nas lah. Surah Hujurat sehingga hingga surah An-Nas. Kita kena tahulah, dalam Al-Quran ini susunan daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, surah Ali Imran, Al-Maidah dan sebagainya, sehinggalah surah An-Nas. 114 surah itu adalah surah yang disusun, diwahyukan oleh kepada baginda Nabi. Bukan kita kata Nabi ijtihad, lepas surah Fatihah surah Baqarah, lepas surah Baqarah surah Ali Imran. Bukan Nabi yang susun ikut kehendak Nabi, ya, tapi disusun oleh Allah SWT kepada Nabi yang diwahyukan ke atas Nabi, ataupun istilah kita panggil tauqifi. Tauqifi ni wahyu Allah kepada Nabi
menyusun surah-surah daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sehinggalah surah An-Nas. Bukan ijtihad Nabi, bukan ijtihad sahabat-sahabat. Kita katakan Al-Quran Rassam Usmani, memanglah Rassam Usmani itu Sayyidina Osman yang kita kata bermulanya Sayyidina Abu Bakar membukukan menjadikan mushaf, kemudian ditulis sebagai Rassam, mana ditulis sebagai tulisan yang berbaris dibanding Rassam Usmani. Itu yang itu betul ijtihad. Tapi kalau susunan surah yang 114 itu bukan, itu adalah tauqifi. Apapun dimaksudnya ialah diwahyukan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi. Jadi dalam surah 114 surah ni dibahagikan 4 bahagian. Yang pertama dipanggil Sab'un Tiwal. Sab'un Tiwal 7 surah-surah yang panjang, macam surah Baqarah tadi, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Al-Anfal, Taubah. Surah yang panjang dekat depan. Biasanya Sab'un Tiwal ni surah panjang-panjang di hadapan. Yang kedua bahagian yang kedua Al-Min. Surah yang kategori Al-Min ni makna surah yang mengandungi ayatnya 100 ke atas. Ataupun lingkungan radius ke, ataupun lingkungan 100 ke atas lebih sikit, ataupun 100 ke bawah lebih sikit, macam tu je. Itu surah kategori Al-Min. Yang ketiga surah dikategorikan Al-Mathani, surah-surah yang mengandungi ayat ke 100 yang ke bawah, mungkin 80 90 ayat di antara 100 ke bawah. Tadi Al-Min 100 ke atas ayatnya, tapi surah Al-Masani kategori yang ketiga Al-Masani ni 100 ke bawah. Dan yang keempat Al-Mufassal. Al-Mufassal ni lah yang boleh kita kata gabung-gabungkan dalam satu rakaat. Mufassal ni apa maksudnya? Mufassal ni ialah pemisah. Maknanya banyak surah tu dalam satu surah tu ada banyak surah. Contohnya satu rakaat, contoh surah Al-Kafirun, surah Al-Fath, surah Al-Masad, nampak? Dan satu surah ada 3 surah. Maknanya mufassal ni maknanya banyaknya pemisah atau banyaknya ditulis bismillah. Bismillah ni antara ayat lah. Itu maksud mufassal. Dan mufassal ni ada 3 kategori pula. Tadi kata Al-Quran 114 ada 4 bahagian. Sab'utiwal, Al-Min, Al-Masani, Al-Mufassal. Al-Mufassal pula ada 3 pula kategori dia. Al-Mufassal Al-Tiwal, mufassal yang agak panjang. Tadilah mula dengan surah Hujurat. Kan surah Hujurat tu panjang-panjang sikit lah ayatnya, tapi tak adalah panjang macam surah Al-Baqarah kan. Mula surah Hujurat tu surah mufassal Al-Tiwal, panjang sikit. Kemudian mufassal Al-Awsat, maknanya dalam pertengahan. Bermula daripada surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka ma tariq, sampai Al-Bayyinah. Kemudian mufassal Al-Qisar, itu yang pendek, bermula surah Az-Zalzalah sehingga surah An-Nas. Jadi kalau dalam satu surah tu dalam satu rakaat tu kita nak baca surah Al-Hakumut Takasur, sampai habis je kita baca sambung pula Bismillahirrahmanirrahim, kita baca surah Wal-As. Boleh, tak ada masalah. Diharuskan, dibolehkan. Cuma kadang-kadang jemaah bila sembahyang, kenapa imam ni dah baca habis surah At-Takasur sambung lagi surah Wal-As pula kan? Mereka para makmum ni dah standby nak rukuk dah. Sebenarnya boleh, tapi kena biasakanlah. Kalau jemaah tu tahu, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang tak tahu, takut nanti orang tak biasa, imam ni biasanya baca satu surah, baca 2 surah, kami dah nak rukuk tapi tak rukuk. Jadi kena ikut adat lah. Tapi boleh kita baca ketika makmum sedang baca Fatihah. Contohnya kita baca surah pertama, rakaat pertama tu kita baca surah Inna A'tainaka Kautsar, kan pendek, diorang tak habis lagi baca, boleh sambung untuk baca surah Kafirun ataupun surah yang bawah-bawahnya. Maknanya tengah diorang baca tu kita boleh baca surah yang kedua, sebab supaya balance. Surah yang imam yang dibaca dalam surah Al-Azim pada rakaat pertama tu balance dengan jemaah ataupun makmum yang sedang membaca Fatihah. Jadi hukumnya boleh. Dia tak macam surah witir, solat witir. Witir itu memang hadis Nabi SAW sebut. Witir ni pada kita kata 2-1. 1 tu dibaca dengan 3 kul. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu memang ada khas untuk witir. Tapi pada solat-solat biasa,
solat sunat ke, solat fardu ke, berjemaah ke, solat sendirian ke, dibolehkan membaca 2 surah dalam satu rakaat. Okey. Baik. Jadi kami telah kemukakan sebelum ini berkenaan kumpulan salaf yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ada juga yang baca ulama umat terdahulu satu rakaat dengan satu kali khatam. Jadi lagi banyak surah mereka boleh baca kan. Jadi itu kesimpulannya, boleh kita baca 2 surah dalam satu rakaat berdasarkan hadis Nabi SAW yang riwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan juga amalan-amalan para soleh ataupun salafus soleh yang membaca satu rakaat, membaca satu Al-Quran ataupun khatam Al-Quran dalam satu rakaat yang sama. Jadi tak ada masalah. Jangan makmum jadi pelik. Imam baca 2 surah dalam satu rakaat tu jadi pelik. Imam ni ajaran baru ke? Jangan. Kita dah belajar ni, kita kena maklum dan kita kena ma'ruf. Kita ketahui. Baik, perkara yang kedua dalam membicarakan perkara iaitu membaca Al-Quran dengan menguatkan suara dalam solat subuh, Jumaat, 2 hari raya, 2 rakaat pertama solat maghrib dan isyak, solat tarawih dan solat witir sesudahnya. Ini perkara dalam mengatakan bacaan jahar. Kita ni ada bacaan 2 dalam solat. Bacaan Al-Quran ni. Dua jenis bacaan dalam solat. Yang pertama bacaan jahar. Jahar ni baca dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu jahar. Tapi kalau sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mana kita dengar sekadar telinga kita. Jahar tadi, orang yang kat soft yang ke-18 pun boleh dengar. Itu beza maksud dia. Jadi pada solat mana dan waktu bila yang boleh baca jahar, bila pula baca dengan sir. Okey. Ulama muslimin bersepakat, maknanya bersetuju, berittifaq, bersepakat mengenai hukum sunat. Sunat ni dapat pahala lah. Membaca Al-Quran dengan menguatkan suara. Sunat baca, mana kalau sunat bukan wajib dan bukannya makruh dan bukannya harus. Di sunat ni dapat pahala. Tapi pada solat apa? Kata ulama yang sunat menguatkan suara ataupun dibaca dengan jahar ialah pada solat subuh. Solat subuh. Kemudian solat Jumaat. Zuhur tak ada. Jumaat, Zuhur. Memanglah Jumaat itu waktu Zuhur. Tapi Zuhur dibaca dengan sir, Jumaat dibaca dengan jahar. Sunat dibaca dengan jahar. 2 hari raya, 2 rakaat pertama solat maghrib dan isyak. Kenapa subuh tadi dia tak masuk dalam 2 rakaat pertama? Sebab subuh dah tentu 2 rakaat. Maghrib dan isyak dia ada 3 dengan 4. Sebab itu disebut ulama Imam Nawawi tulis 2 rakaat pertama solat maghrib dan isyak. Subuh tak ada, memang dia dah 2. Itu maksud dia lah. Kemudian solat tarawih dan solat witir sesudahnya. Perbuatan ini adalah sunat bagi imam dan orang yang mengerjakan solat secara sendirian. Maksudnya, kalau kita kita solat maghrib, kita berjemaah, kita dengar imam baca dengan kuat, normal. Isyak kita dengar imam baca dengan kuat, normal. Subuh imam baca dengan kuat, normal. Isu ialah bila kita solat sendirian di rumah. Contohnya para suami tak sempat pergi masjid, maka dia sembahyang seorang-seorang kat rumah. Isteri pula uzur, jadi dia sembahyang seorang. Jadi dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah itu yang afdal? Adakah itu yang sunnah? Baca dengan keadaan sir, sekadar telinga dia pada solat subuh? Tidak jawapannya. Maka di sana ulama mengatakan ataupun Imam Nawawi mengatakan perbuatan sunat itu bukan saja pada solat berjemaah pada maghrib, isyak, subuh, bahkan ianya disunatkan baca jahar pada orang yang bersolat sendirian. Walaupun di rumah, bacalah kuat-kuat. Sebab apa? Sebab dia solat maghrib, sebab dia solat subuh, sebab solat isyak. Walaupun dia sembahyang seorang. Ini bila seorang dia baca perlahan. Bila jadi imam, contohlah imam ni terlajak, bukanlah terlajak, maksudnya terlambat, jadi terpaksa sembahyang seorang kat rumah. Dia kat masjid dia baca kuat, bila kat rumah dia baca perlahan. Tak betul.
Maksudnya sunnahnya dia baca kuat sama ada berjemaah ataupun sendirian. Itu maksud dia. Itu yang dimaksudkan Imam Nawawi rahimahumullah. Manakala makmum tidak sunat baginya menguatkan suara mengikut ijma' ulama. Jangan bila solat maghrib imam baca kuat, makmum pula baca kuat juga. Tak boleh. Keliru. Mana kita nak dengar ni, imam ke makmum? Kan? Contoh lepas imam baca Fatihah dah kuat, dia baca surah. Yang makmum pula baca Fatihah pula kan, giliran dia baca Fatihah, dia baca kuat juga. Jadi imam baca surah lazim, surah mufassal contohnya tadi, makmum baca surah Fatihah, mana satu kita nak dengar. Jadi di situ kata Imam Nawawi, tidak sunat baginya menguatkan suara mengikut ijma' ulama. Namun sunat baginya menguatkan suara dalam solat gerhana bulan dan tidak sunat pada solat gerhana matahari. Tapi kalau solat sunat pada solat khusyuf dan kusuf, solat gerhana bulan dan matahari, imam dah baca kuat. Contoh kan, solat gerhana matahari, gerhana bulan, disunatkan kuat, tapi pada solat gerhana matahari dia tak sunat. Sebab apa? Sebab gerhana bulan dibaca dengan pada waktu malam, dan waktu gerhana matahari baca pada waktu siang. Sebab itu dibaca dengan kuat, dengan perlahan. Okey, saya nak sumpah macam ni lah tuan-tuan, tuan haji, tuan hajah, puan hajah. Sebenarnya macam mana kita nak tahu bila nak baca kuat, baca perlahan? Kunci dia, formulanya ialah mana-mana solat yang berada di waktu malam ataupun waktunya gelap, subuh gelap, di sana sunnah dibaca dengan jahar. Itu je kita pegang. Manakala solat-solat yang didirikan waktunya cerah matahari, ataupun cara waktunya cerah, maka di sana disunatkan dibaca dengan sir. Itu je kita pegang. Nanti ada iskal ataupun permasalahan bagaimana solat yang qada, solat maghrib, qada maghrib, qada zuhur, yang dilakukan pada bukan waktunya. Adakah dia perlu baca sir macam solat zuhur? Kan baca sir, baca perlahan. Tapi kalau macam mana kalau qadanya pada waktu solat zuhur itu pada waktu malam? Nanti kita akan dengar. Dan mengikut sirah, riwayat, bagaimana bermulanya solat dibaca jahar dengan sir ni. Yang di waktu-waktu malam jahar, waktu gelap jahar, dan waktu siang sir. Ulama bersepakat ataupun meriwayatkan istimbat ataupun pengajaran daripada pada zaman dakwah baginda Nabi SAW, iaitu membaca surah dengan kuat dan perlahan ini mengikut waktu adalah unsur dakwah. Macam mana boleh unsur dakwah? Dakwahnya ialah pada waktu malam, bila Nabi ataupun sahabat baca dengan kuat, orang yang bukan Islam, yang belum Islam, kan, mereka minat Islam tapi mereka takut untuk mendengar bacaan-bacaan ataupun kuliah-kuliah waktu siang. Mereka takut sebab mereka takut diancam oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abi Sufyan dan sebagainya. Kan, mereka takut diancam, maka mereka tidak berani untuk dekat dengan orang Islam ataupun mendengar pengajian baginda Nabi SAW waktu siang. Jadi mereka akan datang waktu bila? Waktu malam. Bila waktu malam, Nabi dan sahabat baca dengan kuat, jadi mereka dengar. Jadi orang kafir Quraisy ataupun orang musuh-musuh Islam tidak nampak siapa yang datang, yang dengar ke pengajian baginda Nabi. Sebab itu sunnahnya bacaan dibacakan dengan kuat ni waktu malam, senyapnya waktu siang adalah unsur kerana kerana di sana ada motif dakwah. Itu asal usul dia. Asal usul dia. Okey, kita balik buku ini. Okey, pada solat khusuf matahari kita bagi sir. Sebab apa? Waktu siang. Khusuf malam ataupun gerhana malam dibaca dengan kuat. Cuma pada solat istisqa, istisqa ni biasanya siang lah, kan, minta hujan, kan, sebab kemarau panas. Di sana sunat kita baca dengan baca dengan kuat, tapi tidak sunat dibaca dalam solat jenazah dengan dengan kuat, walaupun dilakukan solat jenazah itu waktu malam. Solat minta hujan ni katalah waktu siang ke, waktu malam ke, untuk minta hujan, di afdal baca kuat. Kalau gerhana matahari either or. Kalau bulan baca kuat, gerhana matahari baca perlahan.
minta hujan ni siang ke malam sunat untuk dikuatkan. Solat yang ketiga, yang keempat, solat jenazah sama ada malam ataupun siang tidak sunat dibaca dengan kuat. Kan? 4 takbir je yang kuat dengar. Boleh faham? Maknanya ada 3 kategori ya. Kategori pertama dibaca kuat dan perlahan, iaitu solat gerhana bulan dan matahari. Yang kedua kategori dua boleh baca kuat, iaitu solat gerhana siang ke malam baca dengan solat minta hujan istisqa, sama ada di siang ke malam disunatkan baca kuat ataupun jahar. Namun kedua-dua waktu siang ke malam ke tidak disunatkan baca dengan kuat, iaitu solat jenazah. Ini dipanggil menurut mazhab yang sahih dan lagi terpilih. Makmum tidak sunat menguatkan suara dalam solat-solat sunat pada waktu siang kecuali solat 2 hari raya dan solat istisqa yang kami sebutkan tadi. Dia waktu siang ni tak sunat baca dengan jahar kecuali solat hari raya kan. Solat hari raya ni Idul Adha dengan Idul Fitri. Ulama mazhab kami berselisih pandangan mengenai bacaan Al-Quran dalam solat sunat pada waktu malam. Jadi tadi saya cakap rumusannya, formulanya, waktu malam ni semua baca kuat. Tapi bagi fardu kita jelaslah subuh, maghrib, isyak. Bagaimana solat sunat? Kalau tarawih clear lah, witir clear lah, Bagaimana solat sunat, contohnya kita sembahyang tahajud, baca kuat tak? Solat sunat taubat waktu tahajud, kuat tak? Di sana ada perselisihan pandangan oleh ulama. Mengatakan yang pertama, pandangan yang lebih kuat suara tidak dikuatkan. Ini bagi solat sunat, solat sunat waktu malam ataupun solat nawafil, solat nawafil waktu malam, ataupun solat tahajud ke, tak sunat untuk kita baca kuat. Adapun pandangan itu yang lebih pandangan pertama lah, tidak sunat untuk dikuatkan bacaan. Manakala pandangan yang kedua ialah dikuatkan suara. Tapi boleh juga. Sebab apa tadi? Unsur dakwah contohnya kan. Unsur dakwah. Itu pandangan yang kedua, kata boleh. Adapun pandangan yang ketiga yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi ialah dibaca dengan kadar di antara suara yang kuat dengan perlahan. Tengah-tengah lah. Baca kuat pun boleh, baca perlahan pun boleh. So kita boleh pilih untuk kita bangun malam, untuk solat tahajud ke, solat taubat ke, solat hajat ke, solat istikharah ke pada waktu malam atau waktu tahajud. Boleh kita nak baca dengan kuat, boleh kita tak baca dengan kuat, ataupun baca dengan di pertengahan suaranya. Tiga-tiga pandangan itu ada, tiga-tiga perbuatan itu ada hujah dan pandangannya. Baik. Sekiranya seorang tertinggal solat pada waktu malam, maka dia boleh menggantinya pada waktu siang. Contohlah, saya cerita tadi solat isyak, kan? Konon nak rehat sekejap lah, kan? Lepas main maghrib, dia tidur sampai ke subuh. Dah azan subuh. Maknanya dia kena qada solat isyak. Betul tak? Dia kena qada. Jadi bagaimana dia nak membaca solat isyak pada waktu siang? Kan? Ni maksud dia gitu. Okey, maka dia boleh menggantikan waktu siang, ataupun jika dia tertinggal solat pada waktu siang, dia boleh menggantikannya waktu malam. Contohnya dia tertinggal waktu subuh, kan? Subuh gajah sembahyang pukul 12 qada contohnya, ataupun lepas zuhur sembahyang qada zuhur. Memang bolehlah qada ni waktu-waktu bila boleh ganti, bahkan disegerakan, kan? Okey, isunya bagaimana kalau kita tertinggal solat zuhur, qada subuh. Kalau tertinggal solat subuh, nak qadanya waktu siang. Dan bagaimana kalau tertinggal solat isyak tadi, nak digantikan waktu siang. Okey, apa yang tadi? Semula. Macam mana kalau kita tertinggal solat yang waktu siang, contohnya zuhur, tertidur contohnya, kita nak gantinya pada waktu malam, maghrib ke isyak. Dan bagaimana kita nak gantikan solat yang waktu malam, contohnya subuh ke maghrib isyak, digantikan pada waktu siang. Okey. Jadi maka adakah di sana, ulama Imam Nawawi mengatakan, adakah di sana dibaca dengan kuat atau perlahan mengikut waktu yang tertinggal ataupun waktu yang diqada tadi? Ada dua pandangan di sisi ulama mazhab kami, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Yang lebih kuat ialah, dikira mengikut waktu qada. Jadi kalau ikut mazhab kita,
yang berkuat ataupun bersepakat bersetuju mengatakan dibaca mengikut waktulah. Contoh kita tadilah tertinggal solat zuhur, kita kena ganti qada. Contohlah dia zuhur dia sembahyang, dia tidur sampai maghrib, mana dia tertinggal asar. Selepas dia sembahyang maghrib, dia kena wajib qada, sebab qada ni man taraka salatan muta'ammidan, ataupun kita kata man nasiya salatan falyusalliha iza zakara. Apabila dia tertinggal solat, dia terlupa, masa tertidur tadi contohnya, maka dia kena segera menggantikannya. Maknanya dia waktu tu dia bangun waktu maghrib, asar tak sembahyang, jadi kena segera sembahyang asar selepas solat maghrib lah, dia kena qada. So bagaimana kita nak baca kadar suara solat asar qada tadi waktu maghrib? Jadi pengikut mazhab kita Imam Syafi'i, pandangan Imam Ijtihad ulama ataupun Imam Nawawi bersepakat dalam mazhab Imam Syafi'i, disunatkan juga solat asar yang qada itu dibaca dengan kuat 2 rakaat pertama tadi tu. Macam solat maghrib juga, cuma tambah 2 lagi rakaat lah, sebab ada 4 rakaat. Nampak? Asalnya asar tadi sembahyang sir kan, tapi bila dia qada waktu maghrib, maka dia disunatkan di sana baca kuat. Begitu juga sebaliknya isyak ataupun maghrib ataupun subuh tertinggal, maka waktu digantinya waktu siang, pukul 9, contoh 9 subuh, bangun-bangun pukul 9 pagi, sunat di sana baca kuat juga. Disunatkan dibaca dengan perlahan. Contoh sembahyang subuh baca kuat kan, jahar 2 rakaat tu, tiba-tiba dia nak tidur, kena qada, waktunya jam 9 pagi, jadi subuh tadi dia qada tu tak sunat untuk dia baca dengan kuat, dia kena baca perlahan. Sebab apa? Waktunya waktu siang. Itu maksud dia, itu rumusan dia. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah, sekiranya dia menguatkan suara pada waktu yang dibaca perlahan atau merendahkan suaranya pada waktu dibacanya kuat, maksudnya kalaulah subuh tu tadi dia tinggal waktu pukul 9, dia baca kuat juga, ataupun tadi asar dia tertinggal, dia baca dengan perlahan juga macam waktu biasa, kata Imam Nawawi, maka solatnya tetap sah, tak ada masalah, sah. Cuma sunatnya tu hilang lah. Cuma dia kata Imam Nawawi, cuma dia telah melakukan perkara yang makruh lah. Maknanya makruh lah kan, bila meninggalkan perkara sunat. Sepatutnya sunat asar yang qada itu dibaca dengan kuat, ditinggalkan. Sunat, mana meninggalkan perkara sunat, maka hukumnya makruh. Mudah kita faham, maka perbuatan itu perbuatan makruh, tapi tak perlulah sujud sahwi, sujud sahwi ni kita tahulah, tertinggal solat-solat sunat abaat kan. Ketahuilah bahawa merendahkan suara dalam bacaan Al-Quran, takbir dan zikir-zikir yang lain bermaksud mengucapnya sekadar yang didengar oleh sini. Contohnya bacaan-bacaan zikir dalam sujud, dalam rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, jangan baca kuat-kuat kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jenuh jemaah ataupun makmum sebelah, nak baca dia punya bacaan terganggu dengan kita. Jadi yang dibaca yang kuat ni ialah Fatihah dengan surah lazim yang 2 rakaat, 2 rakaat pertama tu. Yang selain tu semuanya sir, Sir tu maksudnya sekadar telinga kita. Dia mesti mengucapkan dengan membuatkan dirinya mendengar ucapan tersebut dalam keadaan pendengarannya yang baik dan tiada halangan. Jika dia tidak mendengar, maka baca Al-Quran atau zikir-zikir yang lain tidak sah tanpa sebarang khilaf. Jadi kalau dia tidak mendengar, maknanya mungkin dia masalah pendengaran, maka baca Al-Quran zikir yang lain tidak sah. Maknanya tak ada pun perselisihan. Maknanya kalau dibaca dengan perlahan, contohnya Fatihah ataupun salam, ataupun kita kata rukun qauli lah, dibaca dengan perlahan sehingga kan tidak dengar telinganya, maka tanpa khilaf, maknanya tak ada yang mengatakan berbeza pandangan, mengatakan dia sah juga tidak, maknanya batal. Pada bacaan-bacaan Al-Quran yang wajib didengar, mesti kena dengar, walaupun sekadar telinganya sendiri. Manakala solat baca-baca yang sunat, itu cukup sekadar bacaannya di telinga sendiri. Kalau yang sunat, kalau yang wajib kena kalau sunat dimaafkan walaupun tidak dengar telinganya sendiri, yang sunat. Tapi kalau yang wajib ataupun rukun, maka kena sekurang-kurangnya didengari oleh telinga sendiri. Baik,
Jadi sekadar itu para tuan-tuan haji, puan-puan hajah, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita yang kedua, iaitu dalam perkara mengatakan diam pada 4 tempat ketika berdiri. Kena diam, kena sukut, kena uskut, kan? Kita ada juga bacaan kita ada dalam solat ni, kita ada juga kita baca, ada juga kita kena diam. Jangan kalau bagi solat jemaah lah, tak semestinya semua kita dalam solat setiap rakaat semua kita baca je. Ada yang kita kena diam. Jadi 4 tempat yang kena diam tu di mana tempatnya? InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita membaca ayat Al-Quran di dalam solat, dan insya-Allah kita akan tahu juga ada adab membaca ayat Al-Quran di luar solat, dalam perkara-perkara yang akan dinyatakan ataupun disebut ataupun dipelajari insya-Allah pada masa-masa akan datang. Sekarang itu cukup dalam 30-35 minit kita berkuliah, tapi bersiri-siri insya-Allah, mudah-mudahan memberi manfaat dalam tempoh yang Allah uji dengan keadaan begini. Yang adalah satu hikmah yang kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu taala yang tahu akan hikmah yang Allah ujikan kepada kita di masa kini, tapi ianya tidaklah menjadi satu halangan kekangan untuk kita menuntut ilmu walaupun dalam platform sebegini, di alam maya dan sebagainya. Insya-Allah